Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersua dan bertemu pada malam ini. Allah taala mengizinkan untuk kita berada di dalam rumahnya, beribadah, menghadapkan hati dan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kekalkan keimanan dan amal soleh ini sehinggalah akhir hayat kita nanti insya-Allah. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah lagi hadis yang berkaitan dengan perkara ghaib dan ajaib daripada hadis sahih yang disusun oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, iaitu tentang di syurga ada sebuah pasar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap bangsa di dalam dunia ni ada perayaan masing-masing. Kita baru habis sahaja musim perayaan Syawal, tapi mood raya tu dia tak habis lagi. Pasal apa? Nak mai ke depan ni satu lagi hari raya Aidiladha. Surau, masjid, taman perumahan, NGO semua duk pakat, duk cari lembu time ni. Maknanya apa? Mood raya tu dah ada dah. Dah buka dah penyertaan untuk masuk bahagian korban. Mood raya itu diserikan lagi dengan apa? Penerbangan. Yang pertama yang akan ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi dalam Islam ini kita ketahui bahawa itulah mood raya kita. Lepas daripada puasa, mood raya adalah Aidilfitri, dan kemudian sekarang ini mood nak buat korban dan juga membuat haji untuk Aidiladha. Rupa-rupanya dalam Islam ni ada satu lagi hari raya yang ramai di kalangan kita ni dia tak berapa nak ambil indah. Pasal apa? Sebab hari itu mungkinlah dia bukan setahun sekali. Tetapi hari raya itu merupakan ulangan pada setiap minggu. Tuan-tuan perempuan mungkin dah dapat tangkap apa yang ustaz nak cakap ni. Tidak lain dan tidak bukan, hari itu merupakan hari raya bagi kaum muslimin, iaitulah hari Jumaat. Kalau hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha diharamkan untuk berpuasa, tak boleh, berdosa kalau puasa. Maka hari Jumaat walaupun tidak haram tetapi jatuh makruh kalau kita berpuasa pada hari itu sahaja, melainkan kalau kita berpuasa sehari sebelum, iaitu hari Khamis dan hari Jumaat, atau sehari selepasnya, iaitu Jumaat dan Sabtu, maka tu tak apa. Kalau hari raya Aidilfitri dia berkenaan tentang penyempurnaan ibadah puasa, hari raya Aidiladha berkenaan tentang penyempurnaan ibadah korban dan juga wukuf di Arafah, maka hari Jumaat itu tentang penyempurnaan sembahyang Jumaat itu sendiri. Maka hari raya ini bukan sahaja disambut kerana adanya pakaian baru, kerana adanya makanan yang sedap, bukan kerana hanya kunjung-mengunjung, tetapi dia berkenaan tentang penyempurnaan ibadah.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Demikian hari-hari raya bagi kaum muslimin di dunia semuanya berkaitan tentang penyempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan pahala ganjaran yang dijanjikan. Mungkin ramai di kalangan umat Islam itu sendiri tidak sedar bahawa hari raya di atas dunia ni yang kita sambut pada bulan Syawal, pada bulan Zulhijjah dan pada setiap Jumaat itu merupakan gambaran hari raya di dalam syurga. Sudah ada pula hari raya dalam syurga. Baik. Setiap hari raya yang kita sambut atas dunia ni, maka itu satu gambaran, misalan sambutan hari raya di syurga. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan sesuatu yang akan berlaku di akhirat itu pada atas dunia lagi. Sebab itu kalau Nabi SAW sampaikan kepada kita di dalam syurga itu ada taman-taman. Atas dunia pun ada taman. Tapi dia bukan taman yang sebenar sebagaimana dalam syurga, cuma gambaran sedikit daripada itu. Kita pergi Florist Park, Cameron Highland contohnya, ataupun pameran Flora Putrajaya, kan, setiap tahun. Seronok dah tengok bunga-bunga dia, indah, berbunga-bunga hati kita. Itu gambaran sedikit apa yang berlaku di dalam syurga nanti. Bukan gambaran sebenar, itu hanya gambaran sedikit saja. Di dalam syurga jauh lebih hebat, jauh lebih indah dan jauh lebih cantik daripada itu. Begitu juga apabila dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang panasnya api neraka. Nabi gambarkan kepanasan api neraka itu 70 kali ganda lebih panas daripada api di atas dunia ni. So Allah ciptakan api itu sebagai sedikit gambaran neraka yang ada di atas dunia. Kalau api itu ada di atas dunia ni pun kita tak tahan. Mak-mak kita, kakak-kakak kita pergi goreng ikan dekat dapur pakai api. Teralik sikit, hangit. Cuba kita rasa kita duduk dalam tu. Rasa boleh tahan tak boleh tahan? Jangankan kata api, air teh panas pun kita tak minum masa duduk tengah panas tu. Tunggu sejuk dulu baru nak minum. So, bila dikhabarkan gambaran kepanasan api neraka itu, jadi takut kita. Sebab kepanasan di atas dunia pun kita takut. Tengah dia bancuh, dah selepas bancuh air teh panas tu, kita pergi minum terus. Oh, jangan buat pasal. Tunggu sejuk dulu. Kan? Jadi begitu juga hari raya. Bila adanya hari raya di atas dunia, itu satu sedikit gambaran hari raya yang akan berlaku di akhirat kelak. Kegembiraan yang kita raikan, kegembiraan yang ada di dalam hati kita setiap kali bertemunya dengan raya, maka kegembiraan yang lebih hebat, yang jauh lebih seronok, itu akan berlaku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia kata, adapun hari raya kaum muslimin di syurga ialah hari-hari di mana mereka menziarahi Tuhan mereka, lalu disambut dengan penghormatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada mereka dan mereka memandang kepadanya. Maka tidak ada suatu pemberian yang lebih disukai oleh ahli syurga daripada pemberian ini. Disebut di dalam Lataiful Minan.
Maknanya apa? Ibn Rajab Al-Hambali nak bagi tahu hari raya di dalam syurga itu jauh lebih seronok lagi. Sebabnya hari raya di dalam syurga itu adalah hari-hari di mana ahli syurga dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat zat Allah, dan Allah bertajalli, Allah membukakan hijab. Allah menampakkan zat dia kepada seluruh ahli syurga. Dan itulah nikmat yang paling besar yang ada di dalam syurga. Dalam syurga ni semua nikmat ada dah. Nak apa? Teringin makan apa? Nak rumah macam mana? Nak kenderaan macam mana? Allah boleh bagi bagaimana yang kita nak, ataupun Allah bagi lagi hebat daripada apa yang kita imaginekan. Kalau pergi hotel, biasa rasanya tuan-tuan, perempuan, Mandarin Oriental, pergi dinner ataupun pergi buka puasa, macam-macam ada. Tak larang nak ambil makan. Tak habis makan, bayar 200 lebih contohnya lah. Tak habis makan, teringin lagi. Dah makan kenyang, teringin lagi, tak boleh masuk dah. Tapi di dalam syurga itu, makanlah, nak makan banyak mana pun, tak ada rasa sebu, tak ada rasa tak larat makan. Selagi nak makan, Allah Ta'ala bagi kita makan. Nak duduk rumah macam mana, istana macam mana, imagine, boleh ada. Kenderaan yang hebat pun Allah boleh ciptakan. Kalau para sahabat, ada sahabat yang dulu minta, dia ada satu ekor kuda yang gagah, yang kuat berlari. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak kuda aku ni ada dalam syurga nanti, aku nak naik dia, aku suka kat dia." Nabi kata apa? Allah boleh ciptakan kepada kamu kuda yang boleh terbang, yang diperbuat daripada delima. Maknanya lagi hebat daripada apa yang kamu ada ni, Allah boleh bagi kat kamu kenderaan yang kamu rasa nak. Jadi segala nikmat-nikmat ni dah hebat dah. Tetapi nikmat yang paling besar sekali, yang paling seronok sekali bagi ahli syurga, kemuncak kenikmatan dia adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambali, itulah hari raya bagi ahli syurga. Kita kalau raya, kita seronok nak balik kampung, kan? Kita seronok kalau anak-anak kita mai ziarah kita kat rumah, balik mai daripada segenap daripada luar negara apa semua, nak mai raya ni, hari raya seronok kita. Anak, cucu, cicit. Ini hari yang lebih seronok daripada tu apabila kita menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumaat dikenali di kalangan ahli syurga sebagai hari Yaumul Mazid. Yaumu maknanya hari, mazid maknanya tambah, hari tambahan. Tapi tak apa sedap bagi nama hari tambahan ni, hari bonus. Hari Jumaat bagi ahli syurga itu adalah hari bonus. Kerana segala nikmat yang telah dirasai pada hari-hari yang lain, ditambah lagi nikmat itu dengan perjumpaan ahli syurga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan itu dimulai di mana? Daripada rumah mereka. Keluar daripada mahligai-mahligai mereka, dan kemudian mereka akan bertemu dan berjumpa di suatu tempat namanya suq, pasar, suqul jannah, pasar syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah
Sesungguhnya di dalam syurga itu ada sebuah bazar. Ada sebuah bazar, pasar lah. Kita sebut pasar. Ada sebuah bazar yang dikunjungi setiap Jumaat. Ahli syurga akan berkumpul di pasar itu, di suq itu pada hari Jumaat. Tetapi jangan kita anggap macam pasar dekat rumah kita ni, jual ikan, jual ayam, ayam pun mahal dah lagi. Jual sayur. Dah bukan pasar tu. Suq di dalam syurga atau bazar di dalam syurga ini hanya tempat berkumpul. Tak ada jual beli. Dalam syurga nak beli pakai apa? Duit pun tak ada. Ataupun dalam syurga ni teringin apa? Dapat dah. Tak payah duk jual beli. Teringin apa? Dapat. Jadi suq di dalam syurga itu adalah tempat berkumpulnya ahli-ahli syurga. Yang didatangi oleh mereka pada setiap hari Jumaat. Fatahubbu rihus syamal, maka bertiuplah kepada mereka angin sejuk. Fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim, yang menyentuh wajah mereka dan juga pakaian mereka. Keluar nak pergi ke pasar tu, ada angin datang, kena kepada muka mereka, kena kepada thiyabihim, pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan, maka bila terkena sahaja angin tersebut, wajah mereka dan pakaian mereka bertambah elok. Muka mereka jadi lagi handsome daripada sebelumnya. Ahli syurga ni handsome dah, tapi bila terkena saja angin tu, wajah mereka lagi elok dan pakaian mereka lebih indah. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan, maka mereka kembali kepada isteri-isteri mereka dan mereka menyambutnya. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Depa balik ke mahligai masing-masing, disambut oleh isteri-isteri mereka yang ada dalam mahligai itu. Abang bila balik ni nampak lagi handsome. Bini dia berkata, abang balik ni nampak lagi comel, makin tampan. Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Maka si suami pun begitu juga, nampak kepada isteri mereka lagi comel, lagi lawa. Maka mereka pun memuji, kamu pun begitu, demi Allah semakin cantik dan semakin indah. Macam tu suami isteri dalam syurga, puji memuji. Kan? Atas dunia ni Allahu Akbar. Abang balik kerja, apa ni bang? Bau masam. Kan? Isteri balik rumah, buka tudung dia, mengerbang rambut dia. Tu dia. Tapi dalam syurga, balik ke rumah, si suami nampak lagi tampan, si isteri nampak lagi comel. Masya Allah. Jika pada salat Jumaat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, kita mai sembahyang Jumaat, kita munajat kepada Allah dengan hati kita, maka hari Jumaat di syurga nanti kita bukan hanya memunajat kepada Allah dengan hati kita, bahkan dengan penglihatan kita. Kita terus direct melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Bahkan bukan saja melihat dengan mata, tetapi bercakap dengan Allah direct dengan mulut kita. Allah ajak kita untuk berbicara dengannya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dan juga Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut bahawa bila ahli syurga itu masuk ke dalam
bazar tadi ni, tempat berkumpulnya ahli syurga, mereka akan berkumpul macam mana? Mereka akan berkumpul mengikut kesesuaian amalan mereka ketika di atas dunia. Maka orang yang level amalan dia banyak, hebat, khusyuk, dia ada grup dia. Orang yang biasa-biasa je amalan dia, fardu je dia buat, sunat dia tak buat pun, dia tak pulun pun, dia ada level kawan-kawan dia. Tak sama. Pasal apa? Sebab di dalam suq, di dalam bazar tadi ni, dia ada tempat-tempat duduk yang berbeza mengikut amalan masing-masing. Ada yang duduk di atas kerusi yang diperbuat daripada emas, permata, belian, perak dan lain-lain lagi, perhiasan-perhiasan. Dan ada orang yang paling rendah sekali kedudukannya di dalam suq itu tadi ni, dia duduk di atas lantai pasir. Tetapi lantai pasir dalam syurga ni bukan calang-calang, bukan macam pasir pantai kita ni, dah. Pasir yang diperbuat daripada kasturi. Tu orang paling rendah sekali ya. Orang paling, dia buat yang amalan fardu, sunat dia tak pulun. Dia ahli syurga juga, tapi amalan sikit. Tu kedudukan dia duduk kat atas pasir. Pasir pun pasir hebat lah, pasir dibuat daripada kasturi. Maka ketika berkumpul di suq, di pasar dalam syurga itulah mereka diizinkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertajalli menampakkan zatnya kepada mereka dan berbicara kepada mereka, bercakap, bersembang dengan mereka. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabqa fi dhalikal majlis rajulun illa hadarahu Allahu muhadarah. Tak ada seorang pun yang ada dalam majlis tersebut, dalam perjumpaan tersebut, melainkan semuanya, setiap daripada ahli syurga itu diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil seorang-seorang untuk bercakap dengan Allah. Tak tinggal seorang pun. Hatta yaqulu lirrajul minhum ya fulan ibn fulan atadhkuru yawma qulta kadha wa kadha. Antara dialog Allah dengan ahli syurga ni, antaranya Allah kata atau Allah sebut, Allah tanya kepada salah seorang daripada ahli syurga itu, dia kata, wahai fulan bin fulan, ingat tak suatu hari itu engkau pernah buat dosa macam ni, macam ni, macam ni? Allah ingatkan pula salah seorang ahli syurga tu pasal dosa yang dia buat. Fayudhakkiruhu bi ba'dhi ghadaratihi fid dunya. Allah mengingatkan dia, tentang dosa-dosa yang pernah dia buat di atas dunia dulu. Fayaqul ya rabbi afalam taghfirli. Orang tadi pun dia ketak lutut nah. Allah peringat pasal dosa. Pasal apa ni? Kita dah masuk dalam syurga, tiba-tiba Allah ingatkan pasal dosa. Dia takut apa? Takut kerana dosa ni sekali aku keluar daripada syurga, masuk pi neraka, jenuh aku. Allah ingatkan balik pasal dosa-dosa dia. Lalu lelaki tadi fulan bin fulan ni pun dia kata, wahai Tuhanku, ya Rabbi afalam taghfirli, apakah engkau telah maafkan aku? Bukankah engkau telah maafkan aku? Maknanya nak pujuk rayu Allah lah. Dosa-dosa yang Allah sebut tadi tu bukankah dah terhapus, dah diampunkan? Fayaqul bala fabisi'ati maghfirati balagta manzilatak hadhih. Lalu Allah jawab, bahkan mestilah Allah sudah maafkan, Allah sudah ampunkan. Kerana keluasan maghfirahku, engkau mendapat darjat seperti ini. Kerana Allah ni Maha Pemaaf lah, engkau boleh duduk dalam syurga ni. Kerana Allah pemaaf lah, engkau boleh duduk dalam majlis perjumpaan dengan Allah ni. Kerana Allah ni Maha Pemaaf lah, engkau boleh bercakap dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga ni. Kerana Allah itu pemaaf.
Dan kata ulama, orang yang mendapat keampunan dan kemaafan Allah ni sudah pastilah orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ada orang dia salah sangka. Dia tahu Allah tu Maha Pemaaf, tetapi dia tidak minta maaf kepada Allah. Alah, dosa kecil je kita buat ni, orang lain dosa lagi besar, tak apa, nanti Allah settle lah, benda ni kecil je, Allah dia kan Maha Pemaaf. Lalu dia tak istighfar pun atas dosa dia. Dia tidak minta ampun kepada Allah, dia tidak taubat atas apa dosa yang dia buat. Ni salah. Orang yang macam ni dia berangan-angan je Allah maafkan dia. Begitu juga dengan orang yang berharap, orang yang harapkan rahmat Allah. Dia kata tak apa, rahmat Allah ni luas. Rahmat Allah ni luas, Allah boleh bagi ya nanti. Tapi dia tak minta pun, dia tak usaha pun untuk dapatkan rahmat Allah. Ya. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Istilah dengan amal soleh. Sedangkan amal soleh pun kurang dia buat, tidak minta ampun pula atas dosa yang dia pernah lakukan. Maka macam mana nak dapat rahmat Allah? Di dalam pengajian tasawuf dia ada istilah ar-raja, mengharapkan rahmat Allah. Sebelum daripada ni pun, bila kita sebut tentang hadis puasa kan, Shoma Ramadan, man shoma Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan. Dengan penuh pengharapan tu apa? Berharap semata-mata ke? Tak. Dengan penuh pengharapan tu maknanya dia usaha sungguh-sungguh nak dapat rahmat Allah. Dia usaha sungguh-sungguh nak dapat keampunan Allah. Tu maksud dia. Bukan hanya harap dalam hati tapi tak buat apa. Berlawanan dengan sikap ar-raja itu namanya at-tamanni. Tamanni. Tamanni ni apa? Angan-angan nak dapat tapi tak usaha. Nak cemerlang exam tapi tak baca buku. Nak jadi kaya tapi tak usaha untuk kerja. Ni tamanni, berangan. Begitu juga orang berangan nak dapat rahmat Allah tapi ibadat kadang on off. Amalan fardu pun kadang-kadang ada amalan fardu dia buat. Ada amalan fardu yang dia tak buat. Dia tak usaha. Ni nama dia tamanni, angan-angan, bukan berharap. Kalau berharap maknanya dia berharap dan dia usaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan itu. Dia berharap nak pandai, dia belajar. Dia berharap dia nak ada harta, maka dia usaha dengan jalan kerja. Dia berharap untuk berjaya dalam kerjaya dia, maka dijaga sungguh-sungguh kerjaya dia ni. Dia buat atas rasa tanggungjawab dan sebagainya. Bukan hanya berharap tapi kosong, tak buat apa. Tu namanya bukan berharap tapi namanya tamanni ataupun angan-angan. Dan majlis ataupun acara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan saat yang penuh kegembiraan. Setiap kali setiap Jumaat dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu satu kegembiraan. Dan ini merupakan suatu perkara akhirat yang sepatutnya memotivasikan diri kita, yang menggerakkan diri kita untuk segera hadir ke masjid setiap kali solat Jumaat. Datang awal ke masjid untuk solat Jumaat. Sebab apa? Orang yang paling segera datang solat Jumaat, paling awal datang sembahyang Jumaat ini, dia menentukan tempat kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Khuzaimah ada meriwayatkan daripada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa?
Sari'u ilal jum'i fa inna Allah azza wa jalla yabruzu li ahli al-jannah fi kulli jum'ah fi kathibin min kafur abyad yakunu minhu fil qurbi ala qadri isra'ihim ilal jum'ah. Abdullah bin Mas'ud bagi tahu, segeralah kamu ni datang ke semayang Jumaat, ke solat Jumaat, mai awal. Pesan Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kerana dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan zat dia kepada ahli syurga yang berada di atas gunung Kafur. Maknanya suqul jannah, pasar syurga itu, dia di atas satu gunung, gunung Kafur yang warnanya putih. Gunung Kafur maknanya wangi lah, yang kita duk sebut kapok barui, wangi kan, untuk mandikan jenazah. Gunung Kafur yang berwarna putih setiap hari Jumaat. Maka dekatnya mereka itu ditentukan oleh segeranya mereka datang semayang Jumaat. Maknanya apa? Siapa yang datang awal untuk semayang Jumaat, maka dia duduk di atas gunung Kafur itu di hari Jumaat yang mereka ahli syurga nak bertemu, nak melihat, nak bercakap dengan Allah. Dia duduk paling atas. Orang yang paling lambat mai, tu imam dah nak naik mimbar, dia duduk kat kaki gunung, dia duduk kat bawah sekali. Perjumpaan dengan Allah dia duduk bawah sekali. Pasal apa? Semayang Jumaat main lambat. Jangan seronok sangat main lambat ni. Rugi kita. Rugi yang pertama, pahala memang sikit dah. Sebab apa? Dalam sebuah hadis, malaikat duk tunggu dekat pintu. Siapa main awal, besar pahala dia. Siapa yang main paling lambat, kecil lah pahala dia. Malaikat catat. Satu, dari sudut pahala. Yang kedua, dari sudut perjumpaan dengan Allah, dia duduk di bawah gunung Kafur tu. Yang lain duduk atas. Maknanya hari perjumpaan itu dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang main awal sembahyang Jumaat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mungkin ada ibu-ibu kita tanya, sembahyang Jumaat ni laki saja duk mai, kami ni perempuan macam mana boleh tak jumpa dengan Allah ni? Kami pun nak jumpa dengan Allah, kami pun beriman, kami pun banyak amal soleh yang kami buat. Tapi kalau cerita macam ni, macam laki je sebab tentang sembahyang Jumaat. Kalau pergi ke Mekah dah, orang perempuan pun pulun sembahyang Jumaat je. Kan? Hari Jumaat tengok penuh Masjidil Haram ni orang perempuan. Orang perempuan boleh tak sembahyang Jumaat? Boleh. Walaupun tidak diwajibkan untuk datang ke masjid sembahyang Jumaat. Disuruh sembahyang Zuhur di rumah. Tapi kalau mai sembahyang Jumaat juga kena sembahyang Zuhur tak balik? Tak payah dah. Dia berlaku pada certain tempat ada. Baik. Sebagian ulama dia kata majlis ini, majlis bertemu dengan Allah pada hari Jumaat itu untuk lelaki sahaja. Sebagian ulama kata lagi, tak, perempuan pun jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sebab alasan yang pertama sekali, hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha diperintahkan untuk perempuan pun sama-sama keluar. Walaupun hak tak boleh sembahyang, keluar duduk di kawasan orang, tempat orang sembahyang tu, bukan masuk dalam masjid lah, maknanya duduk di kawasan keliling tu. Dan sembahyang hari raya pun dia ajak wanita untuk turut sama, kanak-kanak dan sebagainya. Mai pakat keluar habis pi sembahyang raya, termasuklah wanita-wanita. Jadi itu merupakan peluang untuk
orang perempuan juga melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, orang perempuan juga boleh melihat Allah Subhanahu wa taala daripada kediaman mereka masing-masing. Maknanya mereka tidak berkumpul bersama lelaki ahli syurga ini di suq itu, di pasar syurga itu. Mereka tak kumpul, mereka duduk di rumah. Sebab dalam hadis tadi yang kita baca tadi, wanita-wanita tadi depa duduk di istana masing-masing. Hantar lelaki depa aja keluar. Kemudian lelaki depa balik ke rumah, jumpa dengan isteri mereka hak duduk dalam rumah ni. Maknanya mereka duduk dalam rumah. Tetapi sebahagian ulama kata apa? Mereka juga melihat Allah, cuma tempatnya bukan di suqul jannah itu, melainkan di rumah mereka sendiri. Maknanya melihat Allah daripada rumah mereka, istana mereka. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Ar-Ru'yah. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat kaum muslimin melihat Tuhan mereka. Kaum muslimin maknanya lelaki ya. Orang yang paling dekat melihatnya pada hari Jumaat. Dan kaum mukminat, maknanya ibu-ibu kita, orang beriman di kalangan wanita, melihatnya pada Aidil Fitri dan Aidil Adha. Maknanya setahun tu 2 kali boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, sanad itu lemah. Cuma pendapat para ulama juga mengatakan bahawa sebagaimana yang saya sebut tadi, wanita boleh melihat Allah daripada kediaman mereka sendiri. Sebab apa? Sebab walaupun mereka tidak hadir solat Jumaat kerana tidak diwajibkan kepada mereka untuk solat Jumaat, tetapi mereka tetap solat pada hari Jumaat itu, iaitu solat zuhur di rumah mereka. Maka di akhirat nanti mereka juga akan melihat Allah daripada rumah-rumah mereka, daripada kediaman mereka. Dan ada di kalangan ahli syurga itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah lebih kerap, iaitu setiap hari 2 kali. Dalam setiap hari 2 kali pula tu, iaitu pada pagi dan petang. Dan mereka sudah tentu orang yang sejak di atas dunia ni, mereka dah usaha sungguh-sungguh untuk mengisi masa hidup mereka di atas dunia dengan ketaatan kepada Allah. Sebab itulah bagi mereka di akhirat, di dalam syurga nanti, setiap hari merupakan hari raya bagi mereka. Hari mereka melihat Allah Subhanahu wa taala hari-hari. Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata, setiap hari yang kosong daripada maksiat itulah hari raya. Kalau hari itu kita boleh hindari maksiat, maka itulah hari raya bagi kita di syurga, iaitu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak hari kita yang kosong dengan maksiat, maka semakin keraplah kita melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam syurga. Dan setiap hari yang diisi dengan ketaatan, zikir dan syukur kerana Allah, kepada Allah, itulah hari raya. Hari yang tidak kita lakukan sebarang maksiat, dan hari itu kita isi betul-betul dengan ketaatan, zikir dan juga syukur kepada Allah, maka itulah hari raya bagi kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu hati kita daripada memandang dan bermunajat kepada Allah setiap waktu, supaya kita ni diberi kenikmatan memandang dan berbicara dengan Allah setiap saat di dalam syurga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yang pertama sekali, kita dapat ketahui bahawa dalam syurga itu ada satu pasar
dan para penghuni syurga akan berkumpul bersama-sama di pasar itu setiap hari Jumaat. Maka Jumaat itu adalah hari raya bagi kaum muslimin, ahli-ahli syurga, kerana mereka melihat Allah. Maka nak suasana begitu, kita hidupkan hari Jumaat kita dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang awal ke masjid untuk solat Jumaat, pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang wangi, bersihkan diri, sebagaimana nanti kita nak menghadap Allah di dalam syurga pada hari Jumaat. Begitulah hari Jumaat di atas dunia kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Yang kedua, dalam syurga itu ada angin yang bertiup daripada arah utara, yang bila lalu kepada ahli syurga, bersama-sama angin tu ada semburan wangian yang menerpa wajah dan pakaian mereka sehingga bertambah elok dan kecantikan mereka. Maka atas dunia biasakan kalau nak pergi sembahyang Jumaat berwangi-wangian, kerana wangi-wangian itu akan menjadikan orang di sekeliling kita senang dengan kita. Malaikat yang berada di dalam masjid juga senang dengan kita. Yang ketiga, ahli syurga akan hidup dalam keadaan nikmat yang berterusan dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Maka sebab itulah kita di atas dunia ni kena sentiasa menambahkan amal soleh kita, ketaatan kita, kekhusyukan kita, kebaikan kita di dalam solat, agar di dalam syurga nanti bertambah-tambahlah kebaikan, kenikmatan yang akan diberikan kepada kita dan juga ahli syurga yang lain nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.